Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-63, Kementerian Pertahanan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Hariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung kemarin di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pehindatul Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-63 tahun ini akan diadakan pada 1 Jun 2024 dan acara menandakan bermulanya pelbagai aktiviti yang telah dirancang sepanjang sambutan. Sempena sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa, Jurudongpak Medical Center JPMC dengan kerjasama Ibadah Friendly Hospital Committee meraihkan sumbangan para jururawat dan bidan. Tahun ini sambutan bertema Jururawat Kita, Masa Depan Kita. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan yang juga pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Majlis diserikan dengan ceramah khas, doa kesyukuran dan meraihkan saudara-saudara baru. Majlis diadakan di Pantai Jurudong Specialist Center PJSC. Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Jabatan Perkhidmatan Air menekankan program kebangsaan penggantian mandatori kepada meter pintar Unified Smart Metering System USMS bukanlah dibuat suka-suka atau untuk memaksa orang ramai. Akan tetapi ia memang perlu dilaksanakan. Ini disebabkan oleh keperluan bagi menangani proses peralihan TID rollover yang jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan terputusnya bekalan elektrik kepada orang ramai. JP sentiasa berusaha bagi memastikan bekalan tenaga elektrik yang berterusan dan terjamin kepada orang ramai. Oleh kerana itu, pihak jabatan menyuruh dan mengalu-alukan bis kita semua untuk membuat perjanjian bagi pengemaskinian ataupun penggantian meter prabayar kepada meter pintar USMS secepat mungkin untuk mengelakkan daripada sebarang kesulitan yang mungkin timbul menjelang 24 November tahun ini. Juga ditegaskan tidak ada perubahan tarif bagi bekalan tenaga elektrik dan air sebelum dan selepas penggantian kepada sistem meter pintar USMS sejak mula diperkenalkan pada Oktober 2022. Walaupun pelanggan ataupun orang ramai itu mempunyai tunggakan, bahkan dialu-alukan untuk mereka memasang meter pintar tersebut. Jadi tunggakan tersebut akan dimasukkan di akaun baru USMS tersebut dan ini memakan masa 2 ke 4 minggu untuk mengemaskinikan. Setelah dikemaskinikan, pelanggan tersebut akan menerima pesanan ringkas mengenai tunggakan tersebut, berapa harus dibayar dan sampai bila. Kem Motivasi Sedetik Sejuta Perjalanan adalah platform untuk melatih pelajar aspek ketahanan dan sikap yakin diri. Sehubungan itu, 120 orang pelajar tahun 7 menyertai kem tersebut yang diadakan di Perkampungan Sukan Kampung Pulai. Kem Motivasi yang diadakan selama 3 hari dihasrat memberikan pendedahan dan pengalaman kepada para pelajar tentang pendidikan kemahiran di luar bilik darjah, meningkatkan semangat jati diri serta semangat perpaduan melalui pelbagai aktiviti pengintegrasian dan menyediakan platform untuk para pelajar berkongsi sama dalam menangani isu serta cabaran di dalam pencapaian akademik. Perasmiannya disempurnakan oleh Dang Hajar Marina Cek binti Bujang, pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Bahagian kaunseling Kementerian Pendidikan bagi tahun 2024. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam melalui Persatuan Pengakap Daerah Belait mengadakan rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri. Acara berlangsung petang kemarin di Dewan Bandaran Kuala Belait. Acara dihadiri oleh para pemimpin dan ahli-ahli pengakap dari seluruh negara yang antara lain bertujuan untuk mengeratkan lagi kemesraan dan tali silaturahim yang sedia ada dalam kalangan ahli-ahli Persekutuan Pengakap.
Hadir Muhammad Arif bin Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Dalam Islam, tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Walau bagaimanapun, dalam memastikan kejayaan dan keharmonian institusi tersebut, kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Keluargaku Harapanku. Di dalam Al-Quran, banyak ditemukan ayat-ayat mengenai akhlak dan budi pekerti terhadap keluarga. Garis besarnya terbahagi kepada 3 perkara. Pertama, hubungan suami isteri. Al-Quran menggariskan supaya diwujudkan hubungan yang harmoni antara suami isteri, sebab kemesraan hubungan yang demikian akan menjadi sendi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Kedua, hubungan ibu bapa dan anak-anak. Anak-anak diwajibkan berbuat baik terhadap ibu bapanya, menghormatinya, menyantuninya, memeliharanya jika mereka di dalam keadaan miskin, lemah atau tua. Jangan sampai menderhakai mereka, sebab derhaka itu termasuk salah satu dosa yang besar. Ketiga, hubungan dengan kaum kerabat. Dengan kaum keluarga pun perlu dibina hubungannya akrab, bahkan juga dengan orang-orang yang miskin. Justru nilai sayang menyayangi, tanggungjawab, hormat menghormati dan pemedulian adalah elemen terpenting yang perlu diamalkan dalam keluarga. Sekiranya semua itu tidak ada, nescaya gagallah keluarga untuk mencapai nikmat kebahagiaan. 20 anggota Perubatan Negara Brunei Darussalam dilantik sebagai pegawai pejabat urusan jemaah haji perubatan yang akan mengiringi bakal jemaah haji negara bagi tahun 1445-2024. Sebagai langkah awal untuk menjaga kesihatan para bakal jemaah haji sebelum bertolak ke Tanah Suci, taklimat kesihatan bagi bakal jemaah haji negara diadakan kemarin. Dianjurkan oleh Jabatan Urusan Haji dengan kerjasama Unit Perkhidmatan Perubatan Haji, Kementerian Kesihatan, taklimat berlangsung di Dewan Persidangan Bredex, Cerudong. Taklimat kesihatan umum antaranya menerangkan proses dan prosedur untuk perkhidmatan yang akan disediakan kepada bakal jemaah haji semasa berada di Tanah Suci. Manakala taklimat kesihatan wanita memberi peluang kepada para bakal jemaah haji untuk mendapatkan maklumat serta nasihat tentang penyakit atau permasalahan kesihatan yang sering dihidapi, termasuk berkaitan jemaah haji wanita ketika mengerjakan ibadat haji. Sementara itu, Al-Hijrah Travel and Tours Sdn Bhd petang kemarin mengadakan majlis taklimat pengurusan haji dan penghayatan ibadah haji tahun ini bagi bakal jemaah haji syarikat berkenaan. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kulab. Taklimat merangkumi persediaan dari segi logistik dan pengurusan kemudahan-kemudahan bagi bakal jemaah haji sebelum bertolak ke Tanah Suci. Antaranya termasuk melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu ibadat haji dan umrah, memahami proses urusan haji di Tanah Suci serta peralatan yang diperlukan di samping mengetahui maklumat berhubung dengan keadaan di Makkah dan Madinah. Boleh. Dan saat ini pengurusan kalau korporat Al-Hijrah persiapan rapi telah pun dibuat semasa di Tanah Air dan insyaAllah nanti semasa di Tanah Suci akan diusahakan juga supaya perjalanan mereka bakal jemaah haji yang mengikuti Al-Hijrah Travel and Tours Sdn Bhd akan lebih selesa.